Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzillah Lubabul Bolkiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan berangkat mengendalikan kem bola jaring bagi kanak-kanak berumur 6 hingga 15 tahun. Kem bola jaring selama 3 hari bermula kemarin. Hampir 100 orang peminat bola jaring mendaftar menyertai kem semasa musim cuti persekolahan. Kem tersebut berlangsung di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah. Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadzillah Lubabul Bolkiah berangkat ke kem tersebut selaku pemudacara atau facilitator bagi Persatuan Bola Jaring Brunei Darussalam untuk memberikan latihan asas mengenai teknik dalam sukan bola jaring. Juga menyertai kem bola jaring bagi melatih para pemain cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Pengiran Anak Rahimah Sanaul Bolkiah binti Pengiran Maharaja Siti Laila Diraja Sahibul Irsyad Pengiran Anak Haji Abdul Rahim. Kem bola jaring ini akan diteruskan hari ini dan esok di tempat yang sama. Mesyuarat pertama dari musim pemesyuaratan ke-17 Majlis Mesyuarat Negara kemarin bersidang akan membahaskan peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi tahun keuangan 2021-2022. Yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong ketika membentangkan mukadimah peruntukan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan kementerian tersebut akan merancang dan melaksanakan inisiatif-inisiatif strategiknya untuk merealisasikan hasrat kerajaan dalam mengukuhkan kedayatahanan sosioekonomi di samping memelihara kesejahteraan dan keamanan negara Brunei Darussalam. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, salah satu fokus utama yang dirancang ialah meningkatkan produktiviti negara yang melibatkan institusi mukim dan kampung. Yang berhormat menjelaskan kementerian tersebut sedang giat melaksanakan beberapa inisiatif antaranya dengan memperkenalkan sistem e-undi. InsyaAllah dengan adanya penggunaan aplikasi undi ini, di samping tata cara mengundi secara konvensional menggunakan peti undi, ianya diharap akan dapat membantu pengisian jawatan kosong penghulu mukim dan kampung pada tahun ini. Dengan pengisian jawatan penghulu mukim dan kampung secara tetap, diharap penghulu mukim dan kampung berkenaan akan dapat menerjui kepimpinan sebuah mukim dan kampung dan berusaha untuk memajukan sosioekonomi mukim dan kampung, di samping berusaha untuk memupuk dan mewujudkan masyarakat yang hidup bersatu padu dan memeduli hal ehwal kebajikan, kesejahteraan dan pemedulian anak buah mukim dan kampung. Dalam menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang mampan dan berdaya tahan untuk kesejahteraan awam dan perkembangan ekonomi, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan kementeriannya sedang giat melaksanakan sistem Immigration and National Registration INRS dan National Labour Management System NLMS yang akan diguna pakai tahun ini. Sistem tersebut dihasrat akan mengukuhkan lagi aspek security di pos-pos kawalan di negara ini dengan penggunaan biometrik. Dengan sistem tersebut itu nanti diharap akan dapat meningkatkan tahap perkhidmatan kepada orang ramai dalam berbagai perkhidmatan seperti pendaftaran kad pengenalan, pasport, pendaftaran kelahiran, kematian dan penggunaan biometrik di pos-pos kawalan. Sistem ini juga akan memberi kaedah pembaharuan di dalam proses dan kebenaran mengeluarkan visa dan pas kerja serta perkara-perkara yang berkaitan dengan warga negara asing yang bekerja di negara ini dengan lebih efisien dan teratur.
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri akan melaksanakan program transformasi kedua 1K1P dalam masa terdekat selepas pelaksanaan program transformasi pertama tahun lalu. Menurut Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, program tersebut antara lain bertujuan bagi meningkatkan usahawan yang lebih kompeten dan menjadikan produk 1K1P yang berkualiti. Selain daripada pemberian kursus dan latihan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri melalui Jabatan Daerah secara berterusan juga ada menyalurkan bantuan modal sama dalam bentuk in-kind maupun grant kepada pengusaha-pengusaha IKIP. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah memperkenalkan grant keusahawanan yang dikenali sebagai Belia Membangun dalam menggalakkan penglibatan belia dalam bidang keusahawanan dan perekonomian serta meningkatkan penyertaan usahawan-usahawan yang berdaftar dan bernaung di bawah Majlis-Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. Bagi menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad mengenai kampung air, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan. Bandar Sibagawan Master Plan ada projek yang bernama revitalisasi kampung air. Dan di dalam projek revitalisasi kampung air itu terdapat beberapa projek ataupun rancangan-rancangan yang dikenal pasti. Cuma tidak semua projek-projek ini akan dilaksanakan oleh kerajaan. Umpamanya kita mempunyai tempat yang dikenal pasti sebagai hotel, mangrove spa dan sebagainya. Termasuklah juga membaik pulih keadaan rumah-rumah di kampung air itu supaya dapat menjadi tourist attraction. Isu anjing liar juga menjadi tumpuan ahli-ahli Dewan. Dalam menjawab persoalan isu anjing liar yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid dan Yang Berhormat Pangeran Haji Muhammad bin Pangeran Haji Osman alias Osman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri berkata beberapa usaha dilaksanakan oleh lembaga bandaran dan jabatan-jabatan daerah bagi memastikan orang ramai memiliki anjing untuk mendapatkan lesen. Pihak kerajaan jelas Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menghargai perkhidmatan yang disediakan oleh NGO untuk menangkap anjing liar. Hanya satu NGO yang bekerja pada masa ini, mereka tidak berupaya kerana NGO ini menggunakan keuangan, terpaksa menyediakan keuangannya dari penyumbang-penyumbang bagi tujuan memberi makan anjing, bagi tujuan untuk merawat anjing-anjing itu, walaupun ini anjing liar, ke klinik-klinik haiwan. Dan sehingga ini kurang daripada 500 ekor baru dapat ditempatkan di sana. Jadi kita berharap ini sebagai satu komuniti sumbangan pihak NGOs kepada masyarakat dalam sama-sama memikul bebanan mengurangkan anjingannya. Mengenai isu mendatangkan pembantu rumah yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pendidikan Alam Datuk Paduka Seri Awang Haji Hasrin bin Datuk Paduka Awang Haji Sabtu, ini respon Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Berkaitan dengan AMAH ini, Domestic Helper, kita membenarkan sekiranya ada majikan ataupun orang yang ingin memindah transfer dalam negeri. Oleh kerana mereka ini tidak dapat balik ke negara asal mereka, tetapi mereka kalikan mau bertukar majikan, itu dibenarkan. Tetapi prosesnya samalah macam proses sebelum COVID, prosedur-prosedurnya. Ataupun satu lagi, mana-mana pembantu rumah yang sudah balik bercuti dulu, kemudian tidak dapat balik kerana COVID, mereka ini dibenarkan sekarang ini untuk balik kemari, tetapi mestilah mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, termasuklah juga isolation apabila mereka ini tiba di Brunei. Selain daripada swab. Sidang disambung lagi hari ini pada pukul 9.30 pagi.
Menurut kajian Metrik Kesihatan Global 2019 Global Health Matrix 2019, masalah kesihatan oral menimpa hampir separuh penduduk dunia dengan anggaran 3.5 bilion orang. Manakala menurut kajian Kesihatan Mulut Kebangsaan Brunei Darussalam NOHS 2015-2017 pula, 2/3 penduduk di negara Brunei Darussalam mengalami kerosakan gigi yang belum dirawat. Oleh yang demikian, pada tahun 2019, Kementerian Kesihatan telah memperkenalkan Pelan Strategik 2019-2023 dengan visi bersama ke arah warga sihat yang merangkumi promosi kesihatan mulut dan pelaksanaan program pergigian melalui kerjasama erat dengan sektor-sektor yang lain. Perkara tersebut terkandung dalam Perutusan Menteri Kesihatan sempena sambutan Hari Kesihatan Mulut Sedunia 2021. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengongsikan antara lain inisiatif yang termasuk di dalam pelan strategik tersebut ialah untuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan bagi memberikan pendidikan dan program peningkatan kemahiran mengenai kesihatan mulut secara menyeluruh di semua peringkat sekolah. Dalam masa yang sama, Kementerian Kesihatan melalui Perkhidmatan Pergigian juga akan meningkatkan lagi keberkesanan program-program yang sedia ada. Seperti program Berus Gigi Florida, inisiatif ini adalah untuk mendidik kanak-kanak pada usia muda tentang cara penjagaan mulut asasi melalui taklimat kesedaran kesihatan mulut dan rencana memberus gigi di sekolah. Program ubat gigi Florida bagi kanak-kanak di bawah program ini, kanak-kanak akan diberikan perjanjian pada setiap 6 bulan sehingga mereka mencapai usia 5 tahun. Ini adalah untuk meningkatkan penjagaan kesihatan mulut kanak-kanak melalui pendidikan, sesi kaunseling kesihatan mulut bagi ibu bapa dan aplikasi Vernis Florida kepada semua kanak-kanak yang berisiko tinggi untuk mengalami kerosakan gigi. Di samping itu, antara inisiatif lain yang telah dan masih lagi diungkayahkan dalam memastikan kesihatan mulut sentiasa terjaga di negara ini ialah penambahan Florida ke dalam air. Inisiatif ini adalah kerjasama di antara Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pembangunan, pemberian perkhidmatan flying dental bagi memenuhi keperluan penduduk yang tinggal di kawasan pedalaman, pengenalan program antinatal. Program ini merupakan daya usaha seluruh negara di dalam klinik-klinik kerajaan yang bertujuan bagi menegaskan kepentingan kesihatan gigi ibu dan anaknya serta seluruh keluarganya. Melalui inisiatif tersebut, laporan dari NOHS 2015-2017 menunjukkan bahawa perkhidmatan pergigian telah mencapai sasarannya dalam wawasan Brunei 2035, iaitu untuk mengurangkan indeks Decade Missing Filled Teeth DMFT ke bawah 1 bagi gigi kekal di kalangan kanak-kanak berusia 12 tahun. Walau bagaimanapun, negara Brunei Darussalam masih berusaha untuk mencapai matlamat agar 80% kanak-kanak di bawah umur 6 tahun bebas dari kerosakan gigi. Pada tahun 2021, kempen global baru telah dilancarkan dengan tema Berbanggalah dengan Mulut Auda. Tema ini menekankan kepentingan kesihatan mulut seseorang individu kerana ianya boleh mempengaruhi kesihatan seluruh badan. Acara Funfair Anuh Harapan memberi peluang kepada orang awam dan pertubuhan lain berhimpun sebagai memberi sokongan kepada misi dan visi jangka panjang Anuh Harapan dalam memperkasa belia agar menjadikan mereka berdikari dan menyumbang kepada masyarakat. Acara seumpamanya disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pelbagai aktiviti diadakan termasuk acara jualan. Funfair ini dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok mulai pukul 9 pagi hingga 5 petang dengan tiket dijual di pintu masuk Funfair. Belas kes aktif COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan tiada kes jangkitan baru dicatatkan dengan 1 kes sembuh kemarin. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan mengenai pengesanan varian United Kingdom bagi salah satu kes yang dilaporkan pada bulan Februari lalu. Pada masa ini, kes tersebut dalam keadaan baik setelah disahkan sembuh dan dibenarkan pulang pada awal Mac lalu. Tiada kontak terdekat memandangkan kes tersebut menjalani kuarantin sebaik sahaja tiba ke negara ini. Sementara itu, jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 203, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 187.
Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 62 kes. ...724 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 15,019 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala itu, 488 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 111,458 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Anugerah Makanan Brunei dengan kerjasama syarikat Masya mengadakan acara membuat tumpi terbesar pertama di negara Brunei Darussalam. Acara berlangsung kemarin di Pasar Pelbagai Barangan, Gadong. Antara yang hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Keuangan dan Estet, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Puan Yang Terutama Nahidah Rahman Shumona, Pesuruhjaya Tinggi Republik Rakyat Bangladesh ke negara Brunei Darussalam. Tumpi besar tersebut berukuran 100 cm. Acara diadakan bagi mempromosikan makanan tempatan terutamanya tumpi dalam kalangan masyarakat dan memecah rekod baharu kebangsaan bagi pembuatan tumpi terbesar. Sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-37, Majlis Perundingan Kampung Tanjung Bunut Mukim Kilanas menganjurkan acara cabaran memancing Taman Miaji 2021, peraduan fotografi flora dan fauna dan peraduan melukis dan mewarna bagi kanak-kanak. Acara diadakan di Taman Miaji, Kampung Tanjung Bunut. Acara dimeriahkan dengan peraduan fotografi flora dan fauna dan peraduan melukis dan mewarna bagi kanak-kanak. Peraduan fotografi flora dan fauna diadakan lebih awal bagi membolehkan para peserta membuat penggambaran persekitaran taman tersebut, termasuk mengadakan tracking sambil membuat penggambaran dan membolehkan penghakiman dijalankan secara terperinci. Acara akan disambung esok dengan cabaran memancing. Kasih besar. Tukar-tukar lain, ada lagi lain. Pembuatan kuih muih Melayu Brunei tidak akan pupus jika ada generasi muda meneruskan pembuatannya. Di samping masih ada mahu menikmatinya. Namun generasi muda perlu adanya pendedahan kepada asas pembuatan kuih di samping minat dan semangat untuk memelihara warisan khazanah bangsa. Para ahli Persatuan Wanita Kampung Junjungan Pewaja mengambil inisiatif tersebut semasa cuti persekolahan ketika ini dengan berkunjung ke kediaman salah seorang pengusaha kuih muih Melayu Brunei di Kampung Mulaut. Serombongan pelawat lebih 20 orang ahli pewaja ini berpeluang menyaksikan demonstrasi pembuatan beberapa jenis kuih muih Melayu. Dengan menyaksikan sendiri demonstrasi ini, segala ilmu yang mereka perolehi akan dapat memberi semangat para ahli untuk mengetahui kewujudan kuih muih Melayu dan mencobanya sendiri agar ia kekal dan berterusan hingga ke generasi seterusnya. Dengan kunjungan seumpamanya juga boleh memberikan manfaat kepada para belia dan suri rumah tangga untuk memulakan perniagaan kuih muih dan masakan tradisi. Ini kerana melalui perniagaan dan perusahaan kuih muih dan masakan antara faktor yang mampu mengekalkan kuih muih tradisi terus bertahan dalam era moden ini dan terus kekal di pasaran.